Hai, selamat datang ke Story for You. Dalam segmen History and Crime kali ini, aku nak ceritakan kisah tentang seorang bernama John Wayne Gacy atau lebih dikenali sebagai The Killer Clown. Ramai orang percaya yang cerita It ataupun badut dalam cerita It tu sebenarnya diinspirasikan daripada kisah benar ataupun kisah John Wayne Gacy. Tapi sejauh mana kebenaran cerita It tu dikaitkan dengan John Wayne Gacy, aku tak tahulah. So, tanpa kita membuang masa, jom kita kupaskan. John Wayne Gacy dilahirkan pada 17 Mac 1942. Dia merupakan anak kedua dan anak tunggal lelaki di dalam keluarga tersebut. Ayah kepada John Wayne Gacy merupakan seorang yang alkoholik. Kiranya dia ni suka mabuk-mabuk sehingga kan keluarga tersebut membesar dalam keadaan ketakutan kerana ayah kepada John Wayne Gacy ni selalu bertindak agresif ketika dalam keadaan yang mabuk. Kalau salah sikit je, ayah dia akan terus mengamuk, pukul anak-anak dia, terutama sekali John Wayne Gacy. Dia pukul gunakan objek-objek yang dikatakan agak tidak munasabah untuk memukul seorang budak-budak yang masih kecil lagi. Tapi yang peliknya, John Wayne Gacy ni tak pernah nangis sekali pun. Bila ayah dia pukul dia, dia cuma diam dan biarkan saja ayah dia pukul dia. Mungkin sebab itulah membuatkan ayah John Wayne Gacy ni lebih marah bila dia tengok orang yang dipukul tu ataupun anak dia yang dipukul tu tak menangis. Dari kecil lagi, John mengidap satu penyakit yang agak kronik, iaitu penyakit lemah jantung. Jadi dia ni susah dapat kawan masa dia tengah sekolah dulu. Sebab ialah mana taknya, orang lain semua aktif ke sana ke sini, main sana sini, tapi disebabkan penyakit dia, dia tak boleh terlalu bergaul dengan orang ataupun aktif dengan sport-sport ataupun sukan-sukan yang dimain oleh orang-orang lain ataupun ialah bersosial dengan orang lain sebab keadaan penyakit dia tu. Ada orang dekat sekolah John Wayne Gacy ni nampak ayah John ni pukul dia tanpa sebab ataupun marah dia tanpa sebab. Tak tahu kenapa, tapi dia hanya angkat tangan, letak di kepala untuk defend diri dia. Dia tak melawan, dia tak apa. Dia just senyap, letak tangan atas kepala, biarkan saja ayah dia pukul dia. Bila dia dah besar, dia berubah 360 degrees. Memang lain gila. Dia start join politik dalam parti Demokrat. Ramai yang respect dia, yang mula respect dia, jiran-jiran dia, kawan-kawan dia. Dan sempat juga dia ni bergambar dengan First Lady of the United States. Bayangkanlah, sempat bergambar dengan isteri President of United States. Lepas tu, dia ni bukan calang-calang tau. Penlibatan dia dari komuniti dan juga politik memang agak menonjol. Cuma, dia tak ada apa-apa jawatan. Dia just nak join je dengan bersosial dengan orang. Dia just kerja sebagai seorang manager dekat KFC. Lagi satu, dia ni suka hostkan parti. Dia ajak kawan-kawan, dia ajak kawan politik dia, dia ajak jiran-jiran, dia ajak budak-budak datang kat rumah dia. Yalah, parti kat rumah tu, kat belakang rumah mungkin dia buat makan-makan. Kira dia ni memang friendly. Semua orang fikir yang dia ni friendly. Memang baik lah orangnya. Lagi satu, dia ni ada hobi pelik sikit, yang dia suka pakai kostum badut bila dia hostkan parti tu. Kiranya dia nak layan budak-budak tu dengan keriangan seorang badut. Mungkin lah. Tapi orang sekeliling dia tak fikir apa pun. Mungkin orang fikir macam dia ni suka layan budak-budak, suka pakai baju badut, just for fun. Tak ada benda pun. Lepas tu dia bercerai dengan isteri dia. Semua ni sebab dia cakap yang sebenarnya dia ialah seorang yang bisexual ataupun gay lah. Tapi dalam masa sama dia suka juga perempuan. Lepas dia bercerai dengan isteri dia, dia berhenti sebagai manager KFC dan dimulakan pekerjaan baru sebagai part-time contractor. Detik kehidupan gelap John Wayne Gacy mula selepas dia bercerai dengan isteri dia. Sebenarnya dia lebih suka dia bercerai, dia hidup seorang diri. Dia lebih suka sebab dia boleh buat apa-apa je yang dia nak tanpa terikat dengan sesiapa pun. Pada satu hari, dia terjumpa dengan seorang budak lelaki di farmasi dalam lingkungan 20 tahun yang bernama Robert Pierce. Bila dia terjumpa dengan Robert, dia offer Robert ni untuk bekerja part-time dengan dia sebagai part-time contractor. Yalah, Robert ni masih muda, masih bertenaga. Mungkin budak-budak muda ataupun orang yang muda ni mesti nak cari duit. Jadi Robert terimalah dengan dia punya offer tu. Pada hari jadi Mak Robert ni dia nak jemput anak dia daripada balik kerja daripada farmasi tu. Tapi Robert cakap yang dia kena jumpa John Wayne Gacy dalam 15 minit je sebab atas urusan hal kerja. Nanti dia akan balik sendiri. Tapi selepas berjam-jam tunggu, Robert tak pernah balik rumah. Itulah kali terakhir Mak Robert nampak anak dia pada hari jadinya. So apa family Robert ni buat? Of course lah, mak ayah Robert ni mesti risau. Dia pergi kepada polis untuk melaporkan kehilangan anak dia selepas berjumpa dengan John Wayne Gacy.
Selepas report dah buat, warrant dikeluarkan, polis terus pergi ke rumah John Wayne Gacy dan menggeledah rumah dia. Dia fikirlah mungkin Robert Pierce ni ada kat situ, mungkin Robert Pierce ni diculik, mungkin Robert Pierce ni dibunuh oleh John Wayne Gacy ada kat rumah tu. Tapi tak. Yang dijumpai di rumah John Wayne Gacy ialah mayat 33 orang lelaki yang ditanam dekat berhampiran dengan rumah John Wayne Gacy. Korang bayangkanlah, 33 orang yang dibunuh oleh John Wayne Gacy, dan dia juga mengaku yang dia bunuh 33 orang. Ada juga yang mengatakan ada lagi 4 pembunuhan yang dilakukan oleh John Wayne Gacy, cuma itu tidak dapat disahkan. Tetapi yang pastinya Robert Pierce mati juga di tangan John Wayne Gacy. Kes John Wayne Gacy ataupun rekod pembunuhan John Wayne Gacy merupakan kes pembunuhan yang terbanyak setakat 1978. Bila dia ditangkap, dia cakap bukan dia yang bunuh 33 orang tu, tapi yang bunuh ialah Jack. Jadi polis ni pun bertanyalah dekat dia, siapa tu Jack? Jack adalah diri dia apabila dia memakai kostum badut Pogo the Clown. Aku tak tahulah dia ni psycho ke apa, tapi bila dia kena tangkap tu, dia semua senyum je geng. Dia senyum. Walaupun dia tangkap gambar, dia dah bunuh 33 orang. Ramai orang kecam dia boleh senyum. Mungkin dalam tahun 2020, korang boleh nampak yang perempuan bernama Isabel tu senyum juga bila dia kena bunuh orang. Aku tak tahulah, mungkin psikopat ni, dia dah bunuh orang, dia akan tersenyum. Tapi John Wayne Gacy ni bunuh bukan seorang, bukan dua orang, bukan 3 orang, tapi 33 orang. Disebabkan ramai yang berfikiran dia ni seorang psikopat, dan dia juga mengaku yang dia ni membunuh 33 orang, dia dijatuhkan hukuman mati menggunakan injection. Jadi kita boleh ambil iktibar yang orang berperwatakan baik tak semestinya baik, dan orang yang mukanya mungkin agak, korang kata macam jahat ke apa, tapi tak sebenarnya jahat. So don't judge a book by its cover. Sesuai dengan kes ni, sebab orang semua fikir dia tu baik, tapi in the end dia bunuh 33 orang. Okeylah geng, kita dah sampai ke penghujung video. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Aku harap video ni dapat memberikan korang sedikit sebanyak manfaat lah tentang jenayah-jenayah yang ada dekat dunia ni, ataupun yang pernah berlaku sebenarnya. Aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi datang tengok video aku ataupun tengok channel aku. Apapun, thank you very much. Thank you for listening. I'll see you again. Bye-bye.